Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Haikal bin Mohtar. Matric number 10DTK20F2010. Okey. Untuk pembentangan 2, kami memilih tajuk Tokoh Etika Imam Al-Ghazali. Okey. Terus biodata atau latar belakang. Okey. Nama sebenar Imam Al-Ghazali ialah Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi. Beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijrah ataupun 950 Masihi di sebuah kampung bernama Ghazalah, iaitu sebuah kampung di pinggir kota Tus, sebuah daerah dalam wilayah Khurasan. Beliau diberikan beberapa gelaran selepas kewafatannya seperti Hujjat al-Islam, iaitu yang bermaksud pembela Islam. Beliau pernah memegang jawatan pengetua di Madrasah Nizamiyah Baghdad selama 5 tahun, iaitu 1091 hingga 1095 Masihi. Beliau di universiti tersebut, beliau memberi kuliah dalam bidang hukum dan teknologi. Beliau juga menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk falsafah, keagamaan, kenegaraan, pendidikan dan sebagainya. Sifat peribadi beliau. Sifat peribadi Imam Al-Ghazali, dia memiliki ketinggian ilmu, sangat gigih dalam menuntut ilmu, cintakan ilmu, sabar menghadapi kesusahan hidup, daya ingatan yang kuat, bijak dalam berhujah. Di sini beliau seorang yang sangat rajin dalam menuntut ilmu ya. Pendidikan. Beliau belajar menulis, membaca, menuntut ilmu Nahu, bahasa Arab, ilmu fiqh dan hafaz Al-Quran dengan sahabat bapanya. Beliau juga belajar di sekolah yang dibina oleh Perdana Menteri Nizam Al-Mulk. Beliau belajar ilmu fiqh, ilmu kalam, ilmu falsafah dengan Imam Al-Haramain, dan beliau juga belajar ilmu tasawuf dengan Imam Al-Faramdi. Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nusayr Rahimi Muhammad Noh. Nombor pendaftaran saya adalah 10DTK20F2008. Saya akan membentangkan sumbangan Imam Al-Ghazali. Sumbangan Imam Al-Ghazali ada 3, iaitu falsafah, ilmu kalam dan sains politik. Falsafah, yang pertama adalah falsafah. Beliau merupakan individu yang pertama mengklasifikasikan ilmu falsafah kepada 6, iaitu matematik, mantik, fizik, ketuhanan, siasat dan akhlak. Ilmu falsafah menurut Imam Al-Ghazali ialah ilmu bagaimana seseorang menjalani kehidupan sehariannya dengan sikap yang mulia. Seterusnya adalah ilmu kalam. Beliau mengarang banyak penulisan dalam ilmu kalam. Beliau banyak mematahkan hujah-hujah daripada pihak yang keterlaluan ketika membahaskan isu-isu yang timbul daripada perbincangan ilmu kalam. Beliau juga berkembang dengan baik bagi mempertahankan dan membela akidah Ahli Sunnah sebagaimana terdapat dalam Al-Ihsan, mengatakan ilmu kalam tidak bermanfaat kepada manusia kerana 2 sebab. Iaitu yang pertama ialah ilmu ini tersimpan jauh dari matlamatnya. Yang utama iaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, perbincangan ahli ilmu kalam terlalu jauh sehingga menyimpan daripada apa yang dibincangkan oleh para ulama. Seterusnya ialah sains politik. Beliau mempelajari ilmu politik daripada gurunya, iaitu Imam Juwaini yang pernah menjadi imam di Masjidil Al-Haram di Makkah dan Masjid An-Nabawi di Madinah.
Buku-bukunya dalam bidang politik boleh dibahagi kepada dua aspek. Satu adalah tentang teori kenegaraan dan satu lagi adalah teori pemerintahan Al-Munkis Minat Dalat dan Mustizhiri. Beliau membincangkan aspek kepimpinan bagi sebuah negara Islam dan mencadangkan cara untuk memperbaiki urusan politik, antaranya adalah memberi pengertian permasalahan, menasihati pemimpin, menegur dengan bahasa yang keras dan menegur dengan kekerasan. Seterusnya terdapat karya sumbangan Imam Al-Ghazali, iaitu kitab yang dihasilkan dengan mencecakan lebih 200 buah dan kekal sehingga hari ini hanya lebih kurang 50 buah sahaja. Contohnya Ihya Ulumuddin, Bidayah Al-Hidayah, Mizan Al-A'mal, Minhaj Al-Abidin dan lain-lain. Seterusnya kita dapat melihat contoh gambar kitab Imam Al-Ghazali. Ada Mutiara Ihya Ulumuddin, ada Al-Nikah dan banyak-banyak buku dari pelbagai bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yursi bin Muhammad Anwar. Nombor pendaftaran 10D20F2021. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang yang bertajuk peranan rakyat Malaysia dalam aplikasikan pemikiran etika Imam Al-Ghazali. Pertama sekali, peranan kita sebagai rakyat Malaysia dalam mengikut Imam Al-Ghazali, bijak dalam berhujah. Sebagai contoh, bila kita mau bercakap, bila kita mau menyampaikan sesuatu, haruslah dengan memikir dengan benda yang baik, yang tidak menimbulkan sesuatu yang buruk dan memberi pernyataan yang baik dan lancar. Yang kedua, peranan kita iaitu sentiasa berfikir positif walaupun apa jua yang membuatkan kita berasa putus asa ataupun masalah. Yang ketiga, kita berperan untuk menciptakan ilmu, kerana ilmu ini penting untuk mempelajari sesuatu yang baru dan benda yang bermanfaat. Untuk yang seterusnya, iaitu cabaran-cabaran yang dihadapi oleh rakyat Malaysia dalam bentuk etika masyarakat kepelbagaian. Yang pertama sekali, sistem kepercayaan dan agama. Cabaran ini kita sebagai rakyat Malaysia kenalah bersikap hormat menghormati dan saling bekerjasama walaupun lain kaum ataupun agama, dan kita haruslah bersama-sama berganding bahu untuk memajukan negara. Yang kedua, penempatan masyarakat. Di Malaysia ni terdapat berbagai kaum, seperti contoh kaum Melayu, Cina, India dan sebagainya. Jadi kita haruslah bekerjasama dan hormat dan menghormati antara satu sama lain untuk mengeratkan silaturahim. Yang ketiga, peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat. Setiap kehidupan orang ni semuanya berbeza, walaupun susah atau senang, walaupun cabaran yang tidak boleh dielakkan, tapi kita haruslah berganding bahu. Dan cabaran yang terakhir iaitu daya rekap cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan. Walaupun zaman sudah moden dan semakin mencabar, kita haruslah bersikap saling tolong-menolong dan bekerjasama. Jadi sekian, terima kasih.